Didik TV KPM. Wah, ada 2 biji telur, ada 2 bekas air. Kita nak buat apa ni, cikgu? Okey, cikgu tak nak bagi tahu kita nak buat apa. Cikgu nak tanya Akmal, tolong teka hari ni nak buat apa. Kalau saya ada nampak 2 biji telur, ada 2 air di dalam bekas ini, kita mesti nak rebus telur ni, cikgu. Janganlah rebus, kita mana boleh buat masuk api dalam ni. Buat masuk api. Oh, betul juga, cikgu. Okey, sebenarnya sebelum kita nak belajar, cikgu nak Akmal tolong cikgu dulu. Apa dia? Okey, first ambil air di dalam botol air itu, masukkan ke dalam bekas yang pertama. Saya letak dalam ni, cikgu? Betul. Okey. Banyak ke, cikgu? Sampai habis? Habiskan. Oh, habiskan. Jangan tinggi, Akmal. Bukan nak buat teh tarik. Ya, cikgu. Okey, sudah. Lepas tu, Akmal tolong cikgu masukkan telur yang pertama ke dalam bekas yang pertama. Yang ini, cikgu. Betul. Letak perlahan-lahan. Letak perlahan-lahan. Sampai ke dasar. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Kita Lepas tu, ambil cikgu? telur yang kedua, Akmal masukkan perlahan-lahan dalam bekas yang kedua. Yang ni, Letak Perlahan-lahan. perlahan-lahan je, cikgu. Ya. Cikgu. Macam ada penolakan lah, cikgu. Ada penolakan magic ke tak ni? Kejap. Yang ini tenggelam. Yang ini timbul. Pasal apa? Pasal apa? Kalau nak tahu pasal apa, jom masuk kelas dengan cikgu. Wah. Banyak murid-murid kat luar sana tanya, kenapa ni tiba telur ni timbul, telur ni tenggelam, gimmick kita semua ni ada kena-mengena dengan apa yang kita nak belajar hari ni, cikgu? Okey, sebelum cikgu nak jelaskan, jom cikgu tunjuk dekat Akmal dahulu apakah standard pembelajaran pada hari ini. Okey. Standard pembelajaran pada hari ini adalah menyusun mengikut urutan bahan berdasarkan ketumpatan. Okey. Kemudian meramal sama ada bahan akan terapung dan tenggelam berdasarkan ketumpatan. Mendefinisikan secara operasi maksud ketumpatan. Baik. Mengira ketumpatan menggunakan rumus ketumpatan iaitu jisim per unit isi padu dan kaedah sesaran air. Dan yang terakhir iaitu kita menerangkan fenomena yang berkaitan dengan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian. Jadi apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah ketumpatan. Ketumpatan. Banyak kan words ketumpatan di sini? Banyak, cikgu. Dan dia juga ada kena dengan jisim ataupun isi padu. Betul. Jadi seterusnya kita tengok hasil pembelajaran pada hari ini. Hasil pembelajaran adalah menyusun urutan bahan berdasarkan ketumpatan dengan betul. Nanti Akmal kena susun. Okey. Seterusnya menyatakan sesuatu objek itu tenggelam ataupun timbul. Baik. Yang ketiga, Akmal mesti boleh dan murid mesti boleh menyatakan dengan tepat maksud ketumpatan. Yang keempat, menyelesaikan masalah ketumpatan menggunakan rumus dan kaedah sesaran air. Dan yang terakhir iaitu memberi fenomena-fenomena yang berkaitan dengan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian kita. Itulah dia, cikgu. Okey, jadi cikgu tak nak explain lagi itu. Kita tengok gambar dulu. Kenapa cikgu ambil gambar saya tu, cikgu? Akmal kata. Iyalah, cikgu. Iya ke? Okey, Akmal cuba teka. Gambar ni, apa yang akan boleh cerita tentang gambar ni? Baik, saya nampak seorang lelaki tengah membaca buku sambil terbaring di atas permukaan air. Tetapi apa yang peliknya adalah lelaki tersebut terapung, cikgu. Terapung. Dia guna pelampung tak? Kejap saya tanya dia. Hello, sir. Hello, sir. Saya rasa tak nampak pelampung kat bawah tu, cikgu. Dia betul-betul terapung. Okey, dia betul-betul terapung di atas air, Di atas air, cikgu. Okey, ini sebenarnya satu fenomena di dalam kehidupan kita di mana ketumpatan air di laut mati. Ini adalah ketumpatan air di laut mati yang sangat tinggi sehingga menyebabkan orang terapung. Kenapa boleh ketumpatan air laut mati sangat tinggi? Itulah saya nak tahu juga tu, cikgu. Nak tahu juga. Sama dengan fenomena telur kita tadi tu. Satu timbul, satu tenggelam. Okey, kenapakah ketumpatan air di laut mati sangat tinggi? Hal ini kerana laut mati satu-satunya laut yang mempunyai kemasinan yang sangat tinggi. Sebab itu dikenali sebagai laut mati dan sehingga orang boleh terapung. Apabila ketumpatan meningkat,
maka objek boleh terapung. Sama juga dengan telur tadi tu. Okey, kalau cikgu dah cerita tentang lauk mati, so agak-agak Akmal, Ya. bekas yang kedua tu air apa? Ini air yang mengandungi garam, cikgu. Betul. Pandai Akmal. Sebab pandai. cikgu cakap tadi dia punya kemasinan Ya. sangatlah tinggi. Jadi kalau saya cakap ini ada gula, tak logik pula, cikgu. Kalau Gula. cikgu kata logik, Oh, boleh juga. boleh. Oh. Boleh. Kerana apa-apa sahaja bahan yang kita tambahkan ke dalam air, Aha. ia akan meningkatkan jisim air. Ah. Apabila jisim air meningkat, maka Okey. ketumpatan pun meningkat. Maksudnya yang ini garam memang banyaklah dalam ni, cikgu kan? Ya, cikgu letak banyak sehingga telur boleh timbul. Oh. Okey, seterusnya kita masuk kepada maksud ketumpatan. Boleh ke mana? Boleh, cikgu. Okey, maksud ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Baik. So ini adalah rumus dia ya. Okey. Okey, dekat rumus dia ketumpatan unitnya adalah gram per unit isi padu. Maksudnya ini adalah unit bagi pengiraan nanti. Jisim bahagi isi padu. Jisim unit dia gram, isi Okey. padu unit dia sentimeter Meter. padu. Okey. Seterusnya, Aha. tahu tak Akmal bahawa ketumpatan air adalah 1 gram per unit isi padu. 1.00. Ui, lagu tu ke? Ya. Kalau air sirap, Air sirap mungkin akan lebih, cikgu. Ya. Sebab dah ada gula. betul. Kalau air apa lagi Air sirap bandung? Ya Allah, cikgu. Sedap pula dia sebut macam tu kan. Sedap kan? Kalau sirap bandung pun dia akan lagi tinggi lah, cikgu. Sebab dah ada kandungan yang lain iaitu susu tu, cikgu. Ya, betul. Jadi Akmal boleh faham tak ini? Boleh, cikgu, Boleh tak faham insyaAllah. ketumpatan? Boleh tak Akmal cerita balik dekat cikgu? Apakah Ya. ketumpatan? Ketumpatan, cikgu. Rumus ketumpatan je lah dia paling senang. Okey, sebenarnya kalau kita tahu kan, kalau ketumpatan air dalam dia adalah 1.00 gram per unit isi padu. Maksudnya kalau kita letak apa-apa saja di dalam air tersebut, dia memang akan tenggelam. Objek itu akan tenggelam. Tetapi sekiranya, cikgu, kalau kita letak sesuatu, boleh kita katakan apa, cikgu? Kategorikan sebagai kalau contohnya dari segi garam semua tu, cikgu? Bahan lah kan? Bahan yang kita tambahkan. Kita tambah di dalam air, maka dia akan berubah-ubah lah, cikgu. Okey. Betul ke saya explain tu, cikgu? Betul, boleh diterima. Ya. Tapi cikgu tanya soalan. Oh. Apakah maksud ketumpatan dalam Ya. rumus? Boleh tak kau bagi rumus ketumpatan sama dengan? Oh, yang tadi, yang jisim tu, cikgu. Ya. Sama dengan jisim, bahagi dengan isi padu. Bagus. Akmal baguslah. Wah, berpeluh-peluh saya kat sini, cikgu. Berpeluh kat situ. Kalau berpeluh, tolong ambil bintang. Cikgu bagi bintang lah kat situ. Wah, belum dapat apa-apa dah dapat token. bintang ni, cikgu. Letak satu bintang dekat tu. Carta saya bijak. Sebab Akmal bijak. Alhamdulillah, cikgu. Cikgu, saya akan tampal dekat sini dulu, cikgu. Tampal situ dulu. Nanti Tak saya akan tampal dekat sana. Okey, baik. Tampal kat situ. Baik, cikgu. Didik TV KPM